Assalamualaikum, salam sejahtera, Warta 3 MBAS, edisi ketiga 2023. Bersama dengan saya, Akmal Ayub. Dan saya Anisah Katmawati. Terima kasih kerana setia bersama Embas TV. Bukan sekadar informasi. Untuk edisi kali ini, berikut sari berita utama. Alostar, sifar denggi. Infra di Pokok Sena bakal dirancakkan. Embas meraikan delegasi dari Hatnyai. Majlis Bandaraya Alostar telah mengambil langkah proaktif untuk mencegah penularan wabak denggi dengan mengadakan program gotong royong bersama komuniti peniaga yang bertempat di Pekan Cina Alostar. Program ini merupakan sebahagian daripada agenda dalam Quick Win Strategi Embas. Projek tersebut mendapat kerjasama dari Pejabat Kesihatan Daerah Kota Star, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah, Idaman Sdn Bhd dan SW Corp, selain turut menerima sambutan baik dari komuniti peniaga Pekan Cina Alostar. Dalam temu bual bersama Ketua Bahagian Kawalan Penyakit dan Promosi Kesihatan Embas, Puan Nur Syakila binti Cik Ali, beliau menyeru kepada semua warga Bandaraya Alostar sama ada yang berada di kawasan perumahan atau premis perniagaan supaya sentiasa peka dengan tahap kebersihan kawasan masing-masing. Objektif kita buat gotong royong hari ini adalah untuk membantras kawalan denggi lah. Daripada aspek kawalan, kita buat pencegahan awal lah sebelum terjadinya wabak denggi di kawasan ni lah. Sebab kita pilih kawasan ni dia adalah jadi tumpuan pelancong. Kita tak mau kes ni menjadi membawa ke negeri lain lah, keluar daripada daerah lain atau negara lain. Sebab pelancong bermula start datang dah ke Alostar kita tengok. Kita akan teruskan gotong royong ni daripada kita tengok lah tak semestinya ada wabak, kita tengok tempat tu berisiko tinggi. Kita akan buat daripada mengikut kita atur jadual kita lah untuk bersama agensi. Selain itu, risalah dan racun jentik-jentik turut diedarkan kepada komuniti peniaga di kawasan tersebut. Sebagai salah sebuah pihak berkuasa tempatan, telah menjadi tanggungjawab Embas untuk memastikan tuntutan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat dapat dipenuhi. Daerah Pokok Sena yang berada dalam kawasan pentadbiran Embas turut tidak ketinggalan dalam arus kepesatan pembangunan. Embas melalui inisiatif Jawatankuasa Kawasan Zon 17 Sena dengan kerjasama Jawatankuasa Karya Masjid An-Nur telah menganjurkan program libat urus Embas Zon 17 Sena bersama komuniti Pokok Sena. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Ahli Majlis Embas yang berbahagia Datuk Haji Arifin bin Man. Sesi taklimat yang disertai pengurusi kawasan rukun tetangga, pengurusi persatuan penduduk dan wakil komuniti berkenaan disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Nayan bin Bahari, Pengarah Jabatan Kejuruteraan MBAS. Ketika menjawab pertanyaan wartawan yang berbahagia Datuk Haji Arifin, beliau mengharapkan dari sesi penerangan yang telah disampaikan, masyarakat dapat memahami peranan dan tanggungjawab Embas kepada penduduk di kawasan Bandaraya Alostar. Beliau juga berharap masyarakat terus berdisiplin dalam urusan pembayaran cukai pintu. Jadi banyak yang telah pun dirancang oleh pihak majlis yang memerlukan perbelanjaan sebagai tanggungjawab kita membayar cukai pintu. Saya sarankan tadi supaya mereka tidak membiarkan cukai pintu ni begitu lama. Jadi kalau kita ada disiplin, apabila bil 6 bulan sekali sampai, terus kita bayar. Jangan tunggu sampai fasa yang kedua. Saya yakin walaupun kita contohlah dalam 6 bulan pertama cukai pintu dikenakan cuma RM1. Kalau dia nak buat bayaran sebulan RM20 pun Majlis Bandaraya terima. Ya, betul. Tidak ada masalah. Maknanya dia schedulkan Januari, Februari, Mac, April, Jun. Sebulan RM20. Sampai bulan 5 dia dah memenuhi 6 bulan pertama RM100 cukai pintu untuk dia. Ya. InsyaAllah seperti mana yang telah ditaklimatkan tadi, apabila Bandaraya mempunyai sumber keuangan yang kukuh, insyaAllah kita pulangkan balik kepada masyarakat. Jadi masyarakat berada dalam pencahayaan yang baik, infrastruktur yang baik. Jadi kemudahan itu dapat dinikmati bersama. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusri, Datuk Bandar Alostar menyambut baik kedatangan delegasi yang diketuai oleh Encik Sumrit Ponrat, Timbalan Datuk Bandar Hatnyai. Beliau turut serta mempengerusikan perbincangan bersama mengenai kerjasama strategik pihak berkuasa tempatan dari kedua-dua negara. Perbincangan berkaitan wellness tourism and strategy to reduce cost of goods border by logistic
turut diadakan bersama antara beberapa wakil daripada syarikat logistik dan delegasi Hatnyai. Pihak Embas sempat membawa delegasi Hatnyai ke beberapa tempat pelancongan menarik di sekitar bandaraya. Antaranya Rumah Merdeka, Rumah Kelahiran Mahathir, Museum Padi dan beberapa kawasan pelancongan menarik yang lain. Diharapkan hubungan strategik antarabangsa antara kedua-dua PBT akan lebih kukuh di masa hadapan. Seramai 66 kaki tangan Majlis Bandaraya Alor Star telah menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2022. Acara penyampaian anugerah Perkhidmatan Cemerlang Embas telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusri bin Haji Mat Daud, Datuk Bandar Alor Star. Dalam acara tersebut, Yang Berbahagia Datuk Bandar Alor Star mengucapkan tahniah kepada semua kaki tangan yang telah terpilih menerima anugerah dan berharap menjadi contoh dan suntikan semangat kepada semua kaki tangan Embas untuk lebih komited bagi memastikan Embas terus maju dalam menceriakan Bandaraya Alor Star. Datuk Bandar Alor Star mengiringi Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Datuk Aaron Agor Dagang dalam lawatan kerja ke Kebun Komuniti Madani, Taman Mutiara dan Taman Koperasi Alor Star Kedah. Hadir sama Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Yang Berhormat Dr. Kang Tong Hum, Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Yang Berbahagia Datuk Hajah Norison binti Ramli serta pengarah-pengarah jabatan dan wakil komuniti rukun tetangga. Dan kita fahamkan di seluruh negara kita mempunyai lebih kurang dalam 113 komuniti, walaupun kita mempunyai lebih dari 8,000 KRT. Dan saya fahamkan Pejabat Pertanian akan memberi ataupun membantu kita dalam menubuhkan lagi 61 buah lagi komuniti di seluruh negara. Dan kita amat terima kasihlah kepada agensi-agensi yang terlibat. Dan di sini kita tidak lain terima kasih kepada Datuk Bandar yang telah pun menjadi bapa angkat kepada projek-projek komuniti ini di kawasan KRT. Acara penanaman pokok telah disempurnakan oleh Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Datuk Aaron Agor Dagang. Selain itu juga, dalam sesi sidang media bersama wartawan, Datuk Bandar Alor Star berkata pihak Embas akan mengenal pasti kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai kebun komuniti. Kita akan sentiasa memberi bantuan, khususnya dari segi peralatan dekat perkakasan dan juga untuk kita nak allocate tanah-tanah yang sesuai untuk kita jadikan kawasan kebun komuniti. Dan sekali lagi saya akan terima kasihlah kepada Datuk dan juga kepada pihak kementerian. Sekian sahaja Warta 3 Embas edisi kali ini. Saya Akmal Ayub dan saya Anisah Katmawati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.